Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Awang Azman bin Awang Bawi yang merupakan pensyarah kami yang dihormati. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan berkenaan dasar pembandaran negara yang kedua. Saya Muhammad Muazzaikan bin Ismail, nombor matrik U23795, dan bersama rakan-rakan perjuangan saya iaitu Muhammad Adi bin Azizuddin, nombor matrik U23760, Syed Muhammad Imran bin Said Nasir U23686, dan saudari Melvina Mandu. Okay, kita meneruskan pembentangan kita dengan perkenalan yang akan diteruskan oleh pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Adi akan meneruskan dengan pengenalan. Penduduk yang tinggal di kawasan bandar dijangka akan meningkat daripada 20.29 juta pada tahun 2010 kepada 27.30 juta pada tahun 2025. Oleh itu, untuk mewujudkan sebuah bandar yang selamat, tersusun, moden dan juga menarik, di samping memberi penekanan terhadap keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan juga fizikal, dasar perbandaran negara kedua telah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga tahun 2025. Secara ringkas kita boleh kata bahawa dasar perbandaran negara kedua ini adalah untuk membuat perbandaran yang mapan di samping memberi penekanan terhadap keseimbangan pembangunan fizikal, alam sekitar, sosial dan juga ekonomi negara. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada visi dasar perbandaran negara yang kedua, iaitu bandar yang mapan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi terdapat 5 prinsip utama untuk mencapai visi ini, iaitu yang pertama, tabliat urus bandar yang baik. Yang kedua, bandar yang berdaya huni. Ketiga, ekonomi bandar yang berdaya saing. Keempat, pembangunan bandar yang inklusif dan saksama. Dan yang terakhir, pembangunan hijau dan persekitaran yang bersih. Baiklah, prinsip yang pertama iaitu tadbir urus yang baik. Ini penting kerana tadbir urus yang baik adalah prasyarat kepada kewujudan bandar yang berdaya huni, selamat serta berdaya saing. Antara ciri tadbir urus yang baik ialah ianya berasaskan prinsip agama, berasaskan kejujuran dan juga keikhlasan, mempunyai semangat kerjasama dan juga bijak serta berwawasan. Pihak Berkesetepatan atau PBT merupakan agensi utama yang bertanggungjawab ke atas perancangan, pembangunan serta pengurusan bandar. Penerapan tadbir urus yang baik ini kita dapat lihat daripada program Integrity Pact, iaitu dengan penerapan nilai accountability dan integriti dalam perancangan bandar. Selain itu, terdapat juga program Bandar Pintar untuk memperkukuh komunikasi dan kerjasama bersepadu dalam kalangan semua agensi kerajaan, persekutuan, kerajaan negeri, PBT dan juga badan berkanun bagi memastikan tadbir urus yang baik ini dapat dilaksanakan. Baiklah, prinsip yang kedua ialah bandar yang berdaya huni. Sebuah bandar yang berdaya huni merupakan bandar yang dilengkapi dengan kemudahan asas, infrastruktur, sistem pengangkutan yang baik, kejiaran yang selesa, keselamatan yang terjamin serta persekitaran yang bersih. Oleh itu, beberapa langkah telah diambil untuk mencapai prinsip ini, iaitu dengan yang pertama, penyediaan rumah mampu milik. Kerajaan telah memperkenalkan program Home Ownership Program HOPE untuk membantu keluarga Malaysia memiliki rumah. Dan yang kedua, memperkasakan sistem pengangkutan awam dengan membina sistem transit aliran massa MRT dan juga transit aliran ringan LRT. Dalam menangani kos sara hidup yang tinggi, projek pemacu ekonomi hidroponik PH telah dilaksanakan. Di samping itu, ia juga dapat memupuk minat rakyat terhadap aktiviti pertanian. Dari aspek perkhidmatan infrastruktur, utiliti dan juga kemudahan pembandaran, kerajaan telah menaik taraf dan mengembangkan sistem bekalan air dan juga sanitasi, meningkatkan kualiti dan kebolehpercayaan bekalan elektrik dan juga membangunkan sistem pengurusan sistem yang cekap dan juga mampan. Daripada aspek pengurusan risiko bencana juga, kerajaan telah membangunkan sistem amaran awal, menambah baik tindak balas kecemasan dan juga mempromosikan pembinaan serta infrastruktur tahan bencana. Prinsip yang ketiga pula ialah ekonomi bandar yang berdaya saing. Bandar yang berdaya saing merupakan bandar yang mampu meningkatkan keupayaan serta kedudukannya sebagai sebuah lokasi pelaburan yang strategik serta mempunyai keberkesanan kos. Jadi terdapat 3 langkah yang telah dilaksanakan, iaitu yang pertama, memperkenalkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ataupun SPV 2030. Wawasan ini dijangka mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta daya saing negara dan mencapainya dengan melabur dalam infrastruktur, pendidikan dan juga teknologi. Yang kedua ialah penyediaan sistem komunikasi yang cekap dan juga berkesan, pelanggantian dan ketersambungan kebangsaan
NFCP yang bertujuan menyediakan akses jalur lebar berkelajuan tinggi kepada semua rakyat Malaysia serta mempromosikan pembangunan jalur lebar 5G. Dan yang terakhir ialah daripada prinsip ini juga lahir dasar pembangunan luar bandar, iaitu untuk menggalakkan pembangunan kawasan luar bandar dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Inisiatif ini untuk meningkatkan infrastruktur, pertanian dan juga pelancongan di kawasan luar bandar, dan juga pembangunan kampung pintar yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam komuniti luar bandar serta meningkatkan kesaling hubungan. Prinsip yang keempat pula ialah pembangunan bandar yang inklusif dan saksama. Inklusif bermaksud semua usaha pembangunan boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, manakala saksama pula merujuk kepada keadaan yang sama yang mana semua lapisan masyarakat mempunyai hak dan peluang yang sama untuk melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi. Dalam prinsip ini terdapat 4 langkah yang telah dilaksanakan, iaitu memberi perhatian kepada kebajikan isi rumah dalam kumpulan B40. Dalam langkah ini, bantuan sara hidup ataupun BSH telah disediakan untuk memberi bantuan kewangan kepada isi rumah yang layak. Selain itu, sistem e-Kasih juga telah dilaksanakan untuk mengenal pasti dan juga membantu isi rumah yang terdedah kepada kemiskinan. Kedai Rakyat Satu Malaysia juga telah dilaksanakan ketika itu, dan seterusnya untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dalam kumpulan B40. Program keusahawanan B40 yang bertujuan menyediakan latihan serta sokongan kewangan telah dilaksanakan. Skim Latihan Satu Malaysia juga mempunyai matlamat yang sama untuk menyediakan latihan serta peluang pekerjaan untuk graduan yang menganggur. Pelibatan Bumi Putera dalam pembangunan ekonomi pula dilaksanakan melalui Agensi Permekasaan Ekonomi Bumi Putera (PEB), iaitu untuk meningkatkan pemilikan bumi putera dalam sektor strategik ekonomi. Dan yang terakhir ialah penyediaan keperluan golongan warga emas dan juga OKU seperti persekitaran tanpa halangan dan kumpulan pengangkutan yang boleh dicapai oleh golongan OKU. Baiklah, prinsip yang kelima dan terakhir merupakan pembangunan hijau dan persekitaran bersih. Bagaimana tahu, Malaysia ingin mengurangkan intensiti pelepasan karbon sehingga 45% menjelang tahun 2030 dengan Putrajaya dan Cyberjaya telah dipilih sebagai pelopor kepada bandar berteknologi hijau di negara ini. Terdapat 4 langkah telah dilaksanakan untuk mencapai prinsip yang kelima ini, iaitu yang pertama, menggalakkan penerapan elemen hijau dalam pembangunan bandar dengan menggunakan sistem pensigilan indeks bangunan hijau GBI yang menggalakkan amalan bangunan yang mapan dan mesra alam. Dan juga terdapat projek Forest City di Johor Bahru yang menggabungkan unsur-unsur hijau seperti tanaman dan taman menegak. Terdapat juga penggunaan sumber tenaga yang mapan melalui program Net Energy Metering (NEM) yang membolehkan isi rumah menjana dan menjual semula lebihan tenaga kembali ke dalam grid. Kualiti gaya hidup dan udara bersih di bandar juga dilaksanakan dengan rangka kerja bandar rendah karbon yang bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan pembangunan bandar yang mapan. Mereka juga menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik dan juga hybrid. Selain itu, mereka juga menggalakkan penggunaan pengangkutan hijau seperti berbasikal ataupun berjalan kaki. Dan yang terakhir ialah pengurusan sisa pepejal. Pelan strategik kebangsaan bagi pengurusan sisa pepejal yang bertujuan untuk menambah baik amalan pengumpulan, pelupusan dan kita semula sisa telah pun dilaksanakan. Mereka juga menggalakkan penggunaan teknologi sisa kepada tenaga. Seterusnya, saya akan menyambung mengenai kerangka berbandaran di Malaysia. Potensi perkembangan bandar perlu dirancang dengan sebaik mungkin selaras dengan perubahan teknologi dan juga proses globalisasi. Perkara ini penting untuk dilakukan bagi memastikan bandar dapat memberi sumbangan yang maksimum kepada pertumbuhan ekonomi negara. Proses perkembangan bandar yang tidak terkawal telah menyebabkan berlakunya rebakan bandar sehingga sebahagian daripada kawasan pertanian utama dan kawasan sensitif alam sekitar telah pun dibangunkan sebagai kawasan pembangunan. Kerajaan melalui rancangan fizikal negara yang ketiga iaitu RFN3 telah mengenal pasti 6 konurbasi utama di Malaysia, iaitu konurbasi nasional, konurbasi selatan, konurbasi utara, konurbasi timur, konurbasi Kota Kinabalu dan konurbasi Kuching. Baik, bagi konurbasi nasional, ia terletak di kawasan sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor, manakala konurbasi selatan terletak di sekitar Johor Bahru, konurbasi utara terletak di bahagian sekitar Pulau Pinang dan sebahagian seberang Perai, konurbasi timur di sekitar Kuantan, Pekan dan juga Gambang di negeri Pahang,
Konurbasi Kota Kinabalu di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, Tuaran dan sebagainya. Manakala konurbasi Kuching pula terletak di sekitar Bandaraya Kuching. Bandar secara umumnya dapat didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang diwartakan berserta dengan kawasan terbina yang bersempadan dengannya, di mana gabungan kedua-dua kawasan ini adalah kawasan yang digelar sebagai bandar. Seterusnya, bandar juga dapat difahami sebagai suatu kawasan yang mempunyai sebanyak sekurang-kurangnya 10,000 orang penduduk ataupun lebih, atau kawasan tersebut boleh juga mempunyai penduduk di bawah 10,000 orang, tetapi ia adalah suatu kawasan pembangunan khusus, misalnya sebagai kawasan seperti pusat pentadbiran daerah. Di bandar, sekurang-kurangnya 60% daripada penduduk mestilah berumur 15 tahun dan ke atas serta melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi yang bukan berteraskan pertanian, misalnya seperti ekonomi perindustrian, perniagaan dan sebagainya. Penentuan had sempadan bandar adalah amat penting dalam merancang pertumbuhan perbandaran. Ini penting bagi mengelakkan masalah rembakan bandar berlaku yang akan menyebabkan pembaziran sumber. Had sempadan bandar membolehkan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT menetapkan kawasan yang boleh dibangunkan dan kawasan yang perlu dikekalkan sebagai kawasan hijau. Sempadan bandar adalah penting bagi memudahkan proses pentadbiran sesebuah bandar. Oleh itu, dicadangkan supaya setiap rancangan tempatan mengaplikasikan istilah dan kriteria had pembangunan bandar yang telah diutarakan dalam Dasar Pembangunan Negara yang kedua. Bagi bandar-bandar yang telah tersenarai dalam kajian profil bandar KPP 2009 dan KPP 2 iaitu pada tahun 2013, telah ditetapkan bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan mewartakan sempadan bandar tersebut yang telah dikenal pasti dalam kajian tersebut. Secara umumnya terdapat dua proses penentuan had sempadan bandar yang telah dikenal pasti untuk dilaksanakan di sesebuah bandar. Pertama adalah sempadan pertumbuhan bandar Urban Growth Boundary UGB dan yang kedua adalah sempadan pembendungan bandar Urban Containment Boundary iaitu UCB. Penentuan had sempadan bandar melalui UGB ataupun Urban Growth Boundary menjadi pemisah antara kawasan yang boleh dibangunkan dengan kawasan yang perlu dikekalkan sebagai kawasan lestari. UGB membolehkan kerajaan memberikan suntikan ekonomi yang spesifik kepada kawasan tersebut serta mewujudkan bandar yang berdaya saing khususnya untuk bandar-bandar kecil dan sederhana. UCB ataupun Urban Containment Boundary pula adalah bertujuan untuk mengehadkan pembangunan perbandaran. Melalui langkah ini, kerajaan dapat meningkatkan kebolehlaksanaan dan daya maju pengangkutan awam dengan penumpuan pembangunan di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga adalah bertujuan untuk mengekalkan working land base iaitu kawasan pertanian, kawasan luar bandar, kawasan hutan, kawasan tanah dan sumber-sumber lain. Selain itu, ia juga dapat menghidupkan ataupun menggiatkan lagi pusat bandar serta mengawal proses serbakan bandar secara tidak efisien. Berikut merupakan kriteria bagi had penentuan sempadan bandar. Pertama adalah sempadan pentadbiran sedia ada, saiz penduduk, geografi, alam sekitar, kawasan terbina, kawasan brownfield ataupun kawasan tanah kosong, pembangunan komited sempadan lot jajaran jalan utama, kawasan yang berpotensi dari segi ekonomi dan sosial, serta kawasan yang berpotensi dibangunkan dalam rancangan pembangunan. Kerajaan melalui Dasar Pembangunan Negara yang kedua telah mengenal pasti 283 buah bandar di semenanjung Malaysia, manakala 5 buah bandar di wilayah Persekutuan Labuan. Bandar-bandar tersebut terbahagi kepada 5 peringkat hierarki bandar berdasarkan kepada unjuran penduduk tahun 2025. 5 hierarki bandar terdiri daripada bandar global, bandar wilayah, bandar negeri, bandar utama dan bandar tempatan. Bandar global merupakan bandar yang mempunyai kepentingan di dalam sistem ekonomi global. Ia juga mempunyai sekitar lebih daripada 3.5 juta penduduk. Bandar wilayah pula merupakan sebuah ibu negeri yang mempunyai pengaruh ekonomi dan pentadbiran yang melempasi sempadan wilayah dan negara. Ia terdiri daripada kawasan yang mempunyai sekitar 1.5 sehingga 3.5 juta penduduk. Bagi bandar negeri pula, ia merupakan ibu negeri bagi setiap negeri yang tidak termasuk dalam kategori bandar global dan bandar wilayah. Tiada saiz penduduk minimum bagi kawasan bandar negeri. Bagi bandar utama pula, bandar utama terdiri daripada bandar-bandar lain yang berperanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat penting dalam sebuah negeri. Saiz minimum adalah sekitar 100,000 orang penduduk. Bandar tempatan adalah kawasan yang memberi perkhidmatan perniagaan atau pentadbiran kepada kawasan yang lebih kecil berbanding bandar utama. Saiz populasi adalah sekitar 10,000 hingga 100,000 orang di kawasan bandar tempatan. Bandar juga mempunyai fungsi dan ciri khas yang tertentu di mana ia digelar sebagai special feature towns dan perlu dibangunkan mengikut potensi dan keistimewaan masing-masing.
terdapat 3 langkah yang perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun pihak berkuasa negeri, iaitu mengenal pasti bandar-bandar yang mempunyai fungsi dan ciri-ciri khas seperti bandar sempadan, bandar pelancongan, bandar berciri khas, bandar perindustrian khas dan sebagainya. Selain itu, pihak berkuasa tempatan juga perlu membangunkan ekonomi bandar ciri khas mengikut keistimewaan masing-masing dengan menyediakan kemudahan sokongan. Kerajaan Kedah juga perlu merancang dan memelihara zon guna tanah untuk mengekalkan keistimewaan zon tersebut. Antara fungsi khas sebuah bandar adalah sebagai kawasan perindustrian khas, bandar pelabuhan, bandar pendidikan, bandar sempadan, bandar pelancongan dan bandar berciri khas. Okey, sekarang ni saya Muhammad Saikal akan menyambung pembincangan kita dengan soalan yang kedua, iaitu huraikan bagaimana dasar pembandaran kedua dapat membantu pemodenan dan perubahan dalam masyarakat Melayu. Okey, bagaimana perkara ini dapat membantu dengan cara ialah dengan pihak kerajaan telah mewujudkan visi dan prinsip yang jelas dalam dasar pembandaran yang kedua, di mana melalui visi dan prinsip yang jelas ini dapat menjelaskan kepada semua pihak yang berkenaan tugas masing-masing dalam mencapai dasar pembandaran yang kedua ini. Selain itu, pelbagai masyarakat juga mempunyai tempat untuk dirujuk agar tiada salah faham yang berlaku di antara badan-badan yang bertanggungjawab dan masyarakat setempat. Ialah sekiranya ada pengagihan kuasa dan tahu di mana mereka perlu salurkan mereka punya aduan, so tiada masalah pertindihan kuasa dan tidak memahami job scope antara satu sama lain. Dan selain itu, visi dan prinsip yang mudah dan mesra masyarakat dapat menyebabkan masyarakat lebih senang dan terbuka untuk mematuhinya. Sekiranya peraturan ataupun visi dan prinsip yang tidak realistik terhadap masyarakat, maka masyarakat tidak akan mudah menerima setiap visi dan prinsip yang ada di dalam dasar pembandaran yang kedua. Dan berkenaan yang terakhir ialah pembudayaan perkara yang baru dan membanteras gejala tidak baik seperti rasuah secara vokal dan dapat menyebabkan banyak keterisan dan dalam membangunkan negara berjaya dihapuskan. Macam mana masyarakat tidak maklum bahawa ketirisan di dalam sesebuah organisasi atau pembenaran ada, namun bagaimana langkah pihak kerajaan dan pihak berkuasa tempatan mengendalikannya dengan bersatu dan mengembeling tenaga bersama dengan masyarakat setempat. Selain itu, langkah yang kedua ialah berdasar pembandaran ini telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan pelbagai sektor. Pelbagai sektor ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada sumber tenaga di bidang 3D, iaitu danger, dangerous, dirty, dan buruh binaan, golongan profesional daripada masyarakat Melayu ataupun negara Malaysia yang ada di kawasan setempat. Okey, kita balik kepada poin. Masyarakat sedia maklum bahawa apabila wujudnya pembangunan, pasti memerlukan tenaga kerja dalam menjayakannya. Masyarakat setempat, terutamanya orang Melayu, pasti mendapat pekerjaan. Manakala tidak, sekiranya sesebuah kawasan itu akan dibangunkan seperti di kawasan di Lebah Kelang ini, seperti bandar baru seperti bandar baru Bangi yang akan diwujudkan, maka akan ada peluang pekerjaan yang akan diwujudkan di kawasan setempat, iaitu buruh binaan daripada kalangan orang Melayu dan tenaga profesional yang seperti kontraktor, pakar elektrik, pakar pembentung dan sebagainya diperlukan di kawasan setempat, kerana masyarakat di kawasan setempat akan lebih memahami dan mengetahui bagaimana kawasan sekitar itu. Tambah pula dapat mewujudkan banyak bandar baru yang mampu menarik pelabur-pelaburan. Sekiranya banyak pelaburan masuk, maka banyaklah industri akan dibangunkan yang dapat menjadikan banyak peluang pekerjaan berbagai sektor. Perkara ini dapat kita lihat dengan pembuktian bahawa wujudnya banyak bandar baru yang berfokuskan kepada industri, maka akan wujudlah banyak peluang pekerjaan seperti yang telah berlaku pada zaman 1990-an, di mana Tun Dr. Mahathir pada ketika itu menjadi Perdana Menteri yang Malaysia yang keempat, telah membangunkan satu bandar perindustrian tinggi, iaitu Bandar Kulim High Tech, di mana banyak pelabur-pelabur antarabangsa, iaitu syarikat antarabangsa seperti Intel, First Solar dan banyak lagi lah, Inocom dan sebagainya,
mewujudkan kilang di kawasan itu dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kawasan negeri Kedah, Malahan, negeri Pulau Pinang dan Perak, Utara Perak. Dengan mewujudkan banyak peluang pekerjaan ini juga dapat pihak kerajaan dapat menyuntik lebih banyak dana kepada pihak pihak yang pihak kerajaan tempatan, iaitu PBT, pihak berkuasa tempatan dalam menyediakan infrastruktur yang lebih mesra rakyat dan lebih memberikan sumbangan kepada rakyat seperti mewujudkan stesen bas yang banyak, mewujudkan banyak bas-bas yang bergerak untuk mengambil pekerja dan sebagainya. Seperti di Lembah Kelang ada Rapid KL yang merangkumi seluruh Lembah Kelang ni, yang ada Rapid KL ni, dan mewujudkan LRT, MRT dan sebagainya. So sekiranya ada benda tu, banyak kontraktor akan diberikan tender-tender pelbagai grade, di mana dengan adanya itu akan mewujudkan peluang pekerjaan. Di samping itu, banyak sekolah, taman, perumahan dan pelbagai kemudahan yang akan wujud menyebabkan banyak orang Melayu akan mendapat manfaat daripada itu. Kadar ekonomi setempat juga akan meningkat dengan banyak sekali. Dan dasar pembenaran kedua ini dapat membangunkan masyarakat Melayu kerana dasar pembenaran negara yang kedua ini telah mewujudkan mentaliti masyarakat kelas pertama. Mengapa saya mengatakan perkara begini? Kerana kemudahan asas, infrastruktur dan pengangkutan awam dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong dan mencapai matlamat negara yang ingin mencapai kesejahteraan rakyat secara holistik. Perkara ini juga disokong oleh dengan masyarakat yang ingin menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi bagi membantu mencapai prinsip dasar pembandaran negara yang kedua yang memfokuskan kepada pembangunan ekonomi bandar yang berdaya saing. Sekiranya sesebuah kawasan itu membangun dan mempunyai banyak sekolah-sekolah berkelas tinggi, maka masyarakat di kawasan setempat akan mempunyai mentaliti kelas pertama secara langsung dan tidak langsung. Masyarakat di kawasan itu akan bergerak seiring dengan kawasan mereka dan akan ramai yang akan berminat untuk berkecimpung dalam bidang yang lebih tinggi dan profesional. Dan dengan mewujudkan mentaliti masyarakat kelas pertama ini dapat menyebabkan pematuhan undang-undang dalam penjagaan kemudahan awam, menjadikan masyarakat Melayu berminda kelas pertama dan faham tentang keperluan untuk menjaga harta benda dan aset negara. Ialah gejala vandalisme yang sangat merugikan kerajaan sudah dapat dibanteras oleh pihak kerajaan sekiranya mentaliti masyarakat kelas pertama ini dapat diwujudkan. Melainkan tidak, mana ada masyarakat yang mahu sesebuah aset ataupun infrastruktur di sesuatu kawasan itu dirosakkan. Dan perkara ini disokong juga dengan berbekalkan idea generasi baru, cara hidup yang baik, pimpinan yang cemerlang dan minda kelas pertama akan membentuk peradaban masyarakat Melayu yang terbaik. Minda kelas pertama adalah impak kepada peradaban yang terbaik untuk masyarakat sejagat. Setakat itu saja berkenaan ini yang saya akan huraikan. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya Melvina Mandu akan meneruskan pembentangan. Dasar Perbandaran Negara Kedua dapat mewujudkan penyediaan perkhidmatan bandar, infrastruktur dan utiliti yang berkualiti. Dasar Perbandaran Negara Kedua telah memberikan hala tuju yang jelas kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan berkaitan, terutamanya yang di dalam pelaksanaan perancangan dan pengurusan perkhidmatan bandar. Dasar Perbandaran Negara Kedua juga berperanan untuk memandu dan menyelaras perancangan dan pembangunan kawasan perbandaran di seluruh negara supaya lebih efektif
efisien dan sistematik seiring dengan pertambahan penduduk negara. Visi dasar perbandaran negara kedua yang ingin menjadikan bandar-bandar di Malaysia sebagai bandar yang mampan untuk kesejahteraan rakyat telah mendorong kepada pewujudan penyediaan perkhidmatan bandar, infrastruktur dan utiliti yang berkualiti kepada masyarakat Melayu. Antara contoh perkhidmatan bandar termasuklah bandar pendidikan, bandar pentadbiran, pusat perniagaan dan perdagangan serta bandar perindustrian. Yang pertama ialah bandar pendidikan. Bandar pendidikan merangkumi kawasan yang terletaknya institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Setiap negeri di Malaysia mempunyai pelbagai institusi pengajian tinggi yang dibangunkan di mana kesemua institusi pengajian tinggi ini memberikan peluang kepada masyarakat Melayu mencapai taraf pendidikan yang lebih tinggi dan tidak mundur dalam aspek ilmu pengetahuan. Oleh hal yang demikian, kadar celik huruf yang tinggi dapat diatasi dan memberikan pembangunan dan pemodenan sosial masyarakat Melayu. Bandar pentadbiran pula merangkumi bandar utama dan ibu negeri yang menjadi pusat pentadbiran seperti ibu negeri iaitu Johor Bahru, Kota Baru, Kota Kinabalu dan jantung pentadbiran negara iaitu Putrajaya. Terdapat juga bandar yang menjalankan kegiatan perdagangan, import dan ekspor seperti Sandakan, Johor Bahru dan Kuching di mana bandar ini memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat Melayu. Akhir sekali ialah bandar perindustrian di mana kegiatan utama yang dijalankan di bandar tersebut adalah sektor perindustrian seperti Petaling Jaya, Shah Alam, Bayan Lepas, Air Keruh, Bukit Mertajam dan Kulim. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan perumahan PPR yang mesra rakyat ini telah memberi peluang kepada masyarakat Melayu yang berhijrah dan dari kawasan kampung menikmati kemudahan perumahan yang mampu milik dan rendah kos. Dasar perbandaran negara kedua dapat mewujudkan sistem pengangkutan bandar yang efisien. Dasar ini telah melibatkan pembangunan bandar yang memberi capaian infrastruktur pengangkutan yang mampu membangun bandar yang mencapai kesejahteraan kepada masyarakat Melayu. Pengangkutan di Malaysia mula berkembang sejak penjajahan British dan rangkaian pengangkutan negara kini adalah pelbagai dan maju. Mod pengangkutan utama di Semenanjung Malaysia termasuklah bas, kereta api, kereta dan pada satu tahap memerlukan perjalanan komersial di atas kapal terbang. Rapid KL merupakan prasarana Malaysia Berhad iaitu entiti kerajaan milik penuh yang memacu transformasi sistem dan perkhidmatan pengangkutan awam negara. Prasarana Malaysia Berhad adalah pemilik pengendali perkhidmatan rel negara termasuklah rangkaian LRT, KL Monorail dan laluan MRT. Selain itu, Prasarana Malaysia Berhad juga merupakan pemilik pengendali perkhidmatan bas henti-henti di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Pahang. Sebagai peneraju dalam sektor pengangkutan awam, Prasarana Malaysia Berhad memberi tumpuan kepada peranannya untuk memastikan misinya tercapai iaitu sebagai pemboleh infrastruktur pengangkutan awam serta bertanggungjawab dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik. Pihak ini bertanggungjawab dalam mengurus dan menyediakan perjalanan yang lancar melalui infrastruktur pengangkutan bersepadu iaitu Rapid Rail dan Rapid Bus yang berjaya menghubungkan berjuta-juta orang setiap hari. Pengangkutan darat seperti bas merupakan pengangkutan yang kerap digunakan oleh masyarakat Melayu bagi mencapai sesuatu tempat kerana Rapid KL menyediakan perkhidmatan bas henti-henti, perkhidmatan khas seperti Smart Selangor, PJ City dan lain-lain serta perkhidmatan bas pengantara ke stesen MRT, LRT dan monorail. Laluan BRT pula merupakan sebahagian daripada sistem transit bersepadu Lembah Kelang yang menyediakan perkhidmatan di pinggir tenggara Petaling Jaya Malaysia, iaitu mencapai akses kepada Bandar Sunway. Operasi LRT Rapid KL dikendalikan oleh Rapid Rail Sdn Berhad yang bertanggungjawab untuk menyelia laluan rel, bandar laluan Ampang dan laluan Sri Petaling dan laluan Kelana Jaya. Seterusnya, Monorail KL ialah sistem transit awam dalam bandar yang menghubungkan banyak destinasi utama dalam Kuala Lumpur. Laluan pertama projek MRT Lembah Kelang yang dilaksanakan ialah laluan Kajang sepanjang 46 km. Laluan MRT Putrajaya ialah laluan kedua projek MRT yang menggunakan laluan MRT sedia ada untuk menyediakan perkhidmatan perhubungan pengangkutan awam yang lebih baik untuk penumpang.
Sistem pengangkutan yang menghubungkan suatu bandar ke bandar lain ini mampu mencapai prinsip kelima dasar pembangunan negara kedua, iaitu bukan hanya melalui pembangunan hijau dan persekitaran yang bersih, pengurangan penggunaan kenderaan mampu mengurangkan intensiti pelepasan karbon sehingga 45%. Setiap bulan perjalanan yang disediakan pihak kerajaan juga mendorong masyarakat Melayu untuk memanfaatkan penggunaan kenderaan awam seperti LRT, monorail, BRT dan MRT. Sistem kereta api ini dikendalikan oleh kerajaan dan meliputi keseluruhan 1,849 kilometer. Yang popular di dalam bandar ialah rel komuter dan transit pantas yang dapat mengurangkan beban trafik pada sistem yang lain dan dianggap selamat, selesa dan boleh dipercayai. Akhir sekali ialah Malaysia juga mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa. Syarikat penerbangan rasmi Malaysia ialah Malaysia Airlines yang menyediakan perkhidmatan udara antarabangsa dan domestik bersama 2 syarikat penerbangan yang lain. Kebanyakan bandar utama dihubungkan dengan laluan udara. Syarikat penerbangan telah membantu perhubungan antara semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak bagi masyarakat Melayu yang ingin melakukan penerbangan sama ada pergi bercuti maupun perlu memenuhi tugasan hakiki. Pihak berkuasa tempatan berperanan untuk menguruskan sistem operasi pengangkutan yang efisien bagi mencapai kesejahteraan rakyat sejagat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.